di negara kita ni, dia punya konsep, dia punya persamaan ialah pada satu kelompok yang digelarkan dengan nama Batiniyah. Sebelum ni pun kita dah sentuh Batiniyah tu, dan kita tahu bahawasanya ancaman Batiniyah di negara kita khususnya dan kepada seluruh umat Islam umumnya bukannya benda yang baru, tapi benda yang sudah lama. Berbeza-beza namanya pada setiap bangsa, pada setiap kelompok. Tempat kita mungkin tak terkenal dengan nama Batiniyah, dia lebih terkenal dengan nama-nama lain. Antaranya ialah ajaran hakikat insan oleh Haji Ahmad Laksmana melalui bukunya Hakikat Insan. Intipatinya sama dengan apa yang ada dalam Batiniyah yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Fadaih Batiniyah. Dan selain itu, ia juga ada persamaan dengan kelompok yang kita nak bincang pada malam ni, iaitu kelompok ataupun firqah hululiyah. Antara benda yang paling menonjol bagi kelompok ni ialah suka mentakwilkan ataupun menyifatkan bagi setiap yang zahir itu ada batinnya. Sebab tu keluarnya nama Batiniyah. Kalau kita tengok Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia tulis satu risalah nama dia Fadaih Batiniyah, iaitu menelanjangkan kesesatan dan penyelewengan kelompok Batiniyah. Dia tulis itu pada waktu usia dia pertengahan, tak terlalu tua sangat, sebelum dia tulis Ihya Ulumuddin. Maknanya kitab Fadaih Batiniyah ni lagi awal berbanding Ihya Ulumuddin yang terkenal nisbah kepada Imam Al-Ghazali. Nak sebut pada kita bahawasanya cerita tentang kelompok-kelompok sesat yang membawa idea seperti ini, ianya 10-20 tahun terdekat, tapi ia sudah ratusan tahun, ianya sudah diperangi oleh para ulama yang awal. Kemudian apa lagi yang disebut? Dia kata ajaran ini telah meresap ke dalam beberapa golongan. Antaranya dalam Syiah pun ada konsep seperti ini, dan juga mazhab-mazhab akidah yang lain. Yang disenaraikan sini ialah As-Sabaiyah. Sabaiyah ni satu fraction, pecahan daripada Syiah juga. Kemudian Al-Janahiyah, Al-Khatabiyah, Al-Syari'iyah, Al-Numairiyah. Ni antara nama-nama kelompok yang bawa idea yang sama, iaitu idea zat Tuhan bersatu dengan makhluk, dan akhirnya berlakulah banyak benda-benda penyelewengan, antaranya menghalalkan yang haram atas nama tafsiran dan takwilan. Kemudian disebut sini dia ada satu kelompok ataupun satu kumpulan yang mustaqil, kumpulan yang sendiri, mandiri, bawa ideologi ni. Okay. Yang pertama dia sebut antara ciri-cirinya, ciri-ciri. Yang pertama ialah tidak perlu kepada sembahyang ataupun salat, puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, di samping menghalalkan yang haram. Ibadah-ibadah yang terkandung dalam rukun Islam semuanya tidak diperlukan, sebab semuanya itu adalah simbol-simbol sahaja. Simbol bagi kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang masih tak jelas, yang mana satu hakikat, yang mana satu yang penyelewengan ataupun penipuan bagi kelompok mereka. Maknanya ada yang tak jelas, ada yang jelas, dan mereka mendakwa mereka mengenali yang lebih hakikat berbanding kelompok lain. Di antaranya mereka menghalalkan untuk memakan bangkai, daging babi, dan boleh melakukan pertukaran isteri. Maknanya bertukar pasangan. Ini ialah benda yang dibenarkan oleh kelompok hululiyah. Dan kalau kita tengok, jangan kita terkejut bila mana kita baca bab ni, kita akan tengok terlibatnya kelompok ini dengan amalan-amalan dalam ilmu sihir. Itu biasa, untuk menambahkan lagi keluar biasaan mereka, supaya dipandang oleh kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang belum menyertai mereka ni sebagai kelompok yang hebat. Okay. Yang kedua, mendakwa bahawa boleh berupa dengan mana-mana nabi
seperti Nabi Adam, kadang-kadang Nabi Nuh, kadang-kadang Nabi Ibrahim, kadang-kadang Nabi Muhammad, bahkan boleh berupa dalam bentuk malaikat. Maknanya yang datang dalam badan dia tu ialah malaikat dan macam-macam. Sebab tu kita akan tengok bagi kelompok hululiyah ni, ada satu part yang diorang ada dan wujud dalam kumpulan ni ialah histeria ataupun sarak dalam bahasa Arab dia, ataupun istilah Melayu kita dia panggil menurun. Macam ada satu benda nak masuk dalam badan dia, masuk-masuk je tu, ini ialah roh orang-orang tertentu. Maka mereka menjadi medium, perantara untuk menyampaikan apa-apa saja. Dan apa yang disampaikan itu kebiasaannya ialah takwilan-takwilan yang batil. Takwilan-takwilan yang batil. Yang ketiga, pengikut-pengikutnya akan selalu dengar daripada pemimpin-pemimpin mereka perkataan-perkataan yang seperti, sesiapa yang melihatku nescaya akan terbakar di dalam nurku. Maknanya ini ialah perkataan yang selalu diulang oleh ketua-ketua kumpulan ini untuk berbentuk ancaman ataupun memberikan blok kepada pemikiran pengikut dia supaya jangan tanya lebih, jangan fikir lebih-lebih. Bila mana kamu tengok benda-benda yang pelik berlaku, jangan duk bersoal lama-lama. Jangan bersoal lama-lama. Sebab apa? Sebab apa benda pelik yang kamu tengok itu ialah benda yang kamu belum faham hakikatnya. Ini ialah hululiyah. Okay. Kemudian dia datangkan sikit sejarah. Okay. Sejarah dia sebut sini Hashim bin Hakim, ataupun sebahagian ahli sejarah menyebutkan nama dia Ata al-Muqni. Ini sebahagian sejarah-sejarah. Okay. Ata al-Muqni bermaharajalela dengan ajarannya selama 14 tahun, iaitu ajaran hululiyah ni. Dan ajaran ini telah mendapat bantuan daripada orang-orang kafir, bukan Islam, yang datang daripada bangsa Turki yang belum Islam. Okay. Sehinggalah Khalifatul Mahdi Al-Abbasi menghantar bala tenteranya yang dipimpin oleh Sa'id Al-Jarashi untuk bertindak balas terhadap kelompok ni, kelompok hululiyah ni. Apabila bala tentera Islam mengepung kotanya, maknanya diorang ni kuat sehingga diorang boleh memiliki tempat khusus, ada kota, hampir-hampir nak ada pemerintahan sendiri. Okay. Apabila tentera-tentera yang dihantar oleh khalifah mengepung kotanya dan dia merasakan tiada harapan lagi untuk bertahan, dia meracun semua isteri-isterinya. Maknanya Hashim bin Hakim ataupun Ata al-Muqni ni, sebahagiannya disebutkan dengan nama ni, untuk tutup rahsia dan tembelang dia matikan semua orang dekat dengan dia, iaitu isteri dia, dengan dia racun. Okay. Dan apabila bala tentera masuk ke dalam kota, dia ditawan, lalu dipancung kepalanya, dibawa ke hadapan khalifah sebagai bukti dia telah dibunuh. Ini sejarah ringkas dia sebut. Jasadnya dibakar ke dalam satu tempat yang telah sedia ada di dalam kotanya. Maknanya jasad dia tu daripada badan dia dibakar dalam satu tempat. Cara ni tak betul, cara ni salah. Sebab tentera yang dihantar oleh khalifah ni pun bukan daripada kalangan orang yang tahu hukum hakam syariat, cuma pergi atas dasar semangat semata-mata. Jadi mereka telah buat ikut suka hati dia orang. Apa jadi pada musuh, kita tak boleh bakar jasad musuh. Ini ialah benda yang dilarang. Sebab bakar-bakar ni bukan daripada tradisi, bukan daripada cara orang beragama. Walaupun ada agama yang kita tengok kaedah untuk menguruskan kematian dia bakar. Hindu ada buat, Buddha pun ada buat. Tapi kalau kita cek, sebenarnya itu bukan daripada asal ajaran. Itu penambahan ujung-ujung. Sebab tu ada hadis ancaman untuk kita membakar jasad-jasad manusia ni. Tak boleh bakar. Sebab jasad manusia ni ada kemuliaan. Allah Ta'ala sebut walaqad karramna bani Adam. Bukan setakat jasad manusia. Bahkan ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi larang kita bakar serangga-serangga tertentu. Antaranya ialah dilarang kita membakar semut hitam. Tak boleh bakar. Tak puas hati dengan semut tu, urung, banyak benda dalam rumah kita, jangan kita cuah minyak ke apa nak bakar sarang dia. Jangan buat cara tu. Cara tu Nabi larang.
Untuk halau tu boleh, tapi jangan guna kaedah bakar. Kalau serangga kecil tu pun dilarang, apatah lagi jasad manusia. Ini bukan daripada ajaran. Tapi walaupun orang kata apa, boleh tumpas juga kepala kepada ajaran hululiyah ni, cara untuk orang kata apa, hancurkan dia tu cara yang silap, cara yang salah untuk bunuh Atha al-Muqni' ni. Okay. Tak banyak benda yang dia sebut untuk kelompok hululiyah ni. Walaupun nama kumpulan ni dan gerakan ini tak wujud di tempat kita, tapi intipatinya ada. Intipatinya ada. Kelompok-kelompok yang berdiri di atas nama batiniyah, berdiri di atas nama hakikat insan, berdiri di atas nama ajaran insan kamil. Tempat kita ni macam-macam nama. Nama-nama dia nama-nama Melayu lah. Ajaran martabat 7. Dia ada semua intipati yang macam dalam ni. Antara kempen yang paling boleh menarik perhatian orang ialah kita tidak disyariatkan lagi salat, apa-apa saja ibadah. Sebab kita telah masuk dalam satu kawasan, satu daerah yang berlainan pada orang lain. Memang kalau kita tengok kelompok hululiyah ke batiniyah ke apa-apa saja namanya, antara benda yang diorang akan buat untuk meyakinkan pengikut ialah memperlekehkan orang yang belum join diorang. Ini benda biasa. Sebab tu kita akan tengok ini ialah perkara yang memang akan berlaku. Tuan-tuan tengoklah orang yang memang terlibat dengan pengaruh batiniyah ni, bila mana kita datangkan hujah Quran, hadis apa semua tak boleh terima, biasanya dia akan akhirkan penghujahan itu dengan melekehkan orang ataupun melecehkan orang. Itu ialah cara biasa mana-mana kelompok pun, mana-mana pecahan pun. Termasuklah ajaran kerajaan langit oleh Ayah Pin yang dulu, benda yang sama, kaedah yang sama. Benda ni telah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan perkara ni, kelompok ni masih lagi wujud dan ada sampai sekarang. Tak hilang diorang. Dan diorang telah upgrade cara penyampaian, cara nak convince orang, yakinkan orang untuk ikut diorang. Diorang pun memenuhi live-live di internet ni. Diorang ada FB live, diorang ada channel YouTube diorang sendiri, diorang ada macam-macam media untuk menunjukkan diorang masih wujud dan berpegang dengan benda tu. Dan benda ni memang sangat diidamkan oleh orang-orang yang memang tak kuat berpegang dengan syariah. Maknanya orang yang tak jaga salat, orang yang puasa, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Wujudnya kelompok ni memang mampu menarik minat orang-orang yang tak kuat dengan syariat. Sebab diorang meninggalkan syariat sebelum kenal kelompok ni atas dasar malas. Kenapa tak salat? Malas. Tahu salat tu wajib, tapi bila mana masuk kumpulan ni, dia dah jumpa jawapan kenapa dia tak perlu salat. Dan dia rasa jawapan dia konkret, kuat. Macam-macam lah takwil yang dia bagi. Antaranya salat itu memerlukan pada khusyuk. Martabat khusyuk ni ada macam-macam, dan tak semua orang boleh masuk, boleh sampai. Ada banyak proses nak sampai. Kita kena fokus kepada zikir dulu. Zikir kita macam ni, lain betul zikir dia daripada apa yang diajar oleh Nabi. Ini biasa. Ini ialah benda yang memang akan berlaku bagi kelompok hulul ataupun kelompok batiniyah. Dia punya isi kandungan dia sama saja. Okay. Kemudian kita pergi pada pecahan yang pertama, iaitu Hilmaniyah. Hilmaniyah ialah pengikut kepada Abu Hilman Ad-Dimashqi yang berasal daripada Parsi, bukan Arab. Dan Busra, ada sebahagian kata dia berasal daripada Busra, satu kawasan di Syria, ataupun di Halab. Ada yang kata di Halab. Maknanya dia ni datang daripada Syam lah, wilayah Syam, dan telah menyebarkan ajarannya di Damsyik. Di antara ajaran-ajaran yang ada dalam kelompok Hilmaniyah ni, dua saja yang digariskan sini. Tuhan menjelma dalam diri tiap-tiap orang yang cantik, elok, segak, paras rupa dia. Oleh itu dia dan pengikut-pengikutnya menyembah setiap benda yang dilihat cantik. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang Parsi ni antara orang yang mempunyai paras rupa yang segak lah, selain daripada bangsa-bangsa lain yang ada atas dunia ni. Cuma nak sebutnya, dia ada kredit tu, tiba-tiba dia guna kredit ni. Dia ada lebih tu.
Maknanya kalau dia banding dengan bangsa lain, menang bangsa dia lah dari segi segak. Kalau dia banding dengan orang-orang di Afrika, memang menang dia. Okey. Tapi macam kita sebutlah, cantik ni dia satu benda yang subjektif. Benda yang berbeza mengikut setiap cita rasa orang. Ada orang cantik di sisi dia ialah orang yang kulit dia putih, orang yang ada bulu kening yang lebat ke, apa-apa sajalah. Okey. Orang bangsa lain pula definisi cantik dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang di Afrika yang orang kata apa, suku-suku yang tak berapa pakai baju lagi, definisi cantik bagi dia orang macam mana? Tuan-tuan tengok dokumentari National Geographic ke apa semua, tuan-tuan akan tengok bangsa-bangsa di Afrika ni pendefinisian cantik di sisi dia orang lain. Yang paling gelap kulitnya, itulah yang paling cantik. Yang putih tak cantik. Yang paling buncit perut dia, lelaki, itu yang paling handsome. Ini ada di Afrika. Lepas tu perempuan dia orang yang bibir dia yang paling besar. Tuan-tuan tengok suku-suku di Afrika kan, dia pakai dekat bibir perempuan tu yang ada jenis macam piring ke, macam piring lah kot, macam pinggan. Yang lagi luas tu lagi cantik. Di Vietnam pun sama, ataupun di sebahagian tempat di Borneo ni, ada setengah-setengah bangsa yang pakai macam besi ke apa, gangsa apa, yang leher jadi panjang, rengkung dia tu jadi panjang, lain macam, lagi panjang lagi cantik. Yang di Sarawak pun sama, pakai lagi berat subang, lagi cantik. Kita tengok tak cantik. Sebab tu dalam Quran, bila Quran nak menyifatkan bidadari, Quran kata wahurun ain. Bidadari itu ialah yang mempunyai sifat matanya bulat. Hur ni maksudnya mata dia taklah bulat, mata dia tu luas. Sebab bagi orang Arab, perempuan yang bermata besar, bukan mata besar terkeluar tu, mata dia tu cantik. Okay. Bagi kita orang Asia, mungkin orang Asia ada minat yang mata sepet. Okay. Quran dia sebut tentang minat orang Arab. Sebab tu dalam Quran dia akan sebut tentang bantal-bantal yang disusun. Kita tengok macam apa hal bantal yang disusun. Sebab itu ialah apa yang dia orang nak. Sungai-sungai apa-apa semua, itu apa yang dia orang minat. Sebab tu cantik ni subjektif. Jadi Abu Hilman ni, mana-mana orang yang cantik, dia orang akan sembah. Sebab dia orang kata yang cantik ini adanya zat Tuhan pada diri dia. Dia beza dengan hululiyah yang awal. Hululiyah ni Tuhan boleh masuk dalam mana-mana pun. Sebab tu kalau tengok konsep ini berada dalam semua agama di dunia. Hindu ada, Kristian pun ada, Yahudi pun ada. Konsep percaya kita ni boleh hulul dan ittihad. Hulul ni maksud dia apa? Tuhan turun masuk dalam jasad manusia. Ittihad, jasad manusia naik bersatu dengan Tuhan. Itu yang pertama bagi Hilmaniyah. Yang kedua, sesiapa yang mencapai martabat makrifat yang tinggi, halal kepadanya segala yang haram, semua sekali, tanpa pengecualian. Sebab tu bagi kelompok-kelompok ni, dia punya kepala-kepala dia, kalau tengok dia punya ketua-ketua dia, tok syekh dia berzina di hadapan khalayak ramai, dia orang takkan marah, dia orang takkan pelik. Sebab dia orang tahu tok guru tu tengah transfer ilmu pada perempuan tu. Ini kepercayaan dia orang. Walaupun ianya satu benda yang menjijikkan, satu benda yang tak senonoh, dan ianya memang realitinya berlaku. Realitinya berlaku. Dan Kristian pun ada, dalam Yahudi pun ada benda yang sama. Okay. Kita pergi pada kelompok yang kedua, Al-Azafirah. Mereka ialah pengikut kepada Abu Al-Azafir ataupun Muhammad bin Ali Asy-Syalmaghani. Di antara ajarannya ialah yang pertama, mendakwa roh manusia, roh Tuhan. Dia percaya Tuhan tu ada roh, menjelma dalam rohnya dan menamakan dirinya dengan Roh Kudus. Ini diambil sikit dalam logos yang ada dalam Kristian. Maknanya penjelmaan Tuhan tu ke dalam Ruhul Kudus ataupun Jibril alaihissalam. Yang kedua, menghapuskan hukum syariat dan menghalalkan liwat. Boleh melakukan liwat. Yang ketiga, mengaku boleh menghidupkan orang yang mati. Dia tak sebut panjang, cuma nak katanya yang pelik-pelik ni ialah kelompok ini. Tapi walaupun kita baca ni, kita akan tengok,
Kalau aku terserempak dengan kelompok ni, aku tak ikut, tuan-tuan tak boleh mendabik dada lagi. Sebab kelompok ni dia tak akan terus pergi kepada yang karut-karut ni. Dia ada benda-benda yang dia buat dulu untuk kita ada rasa hormat pada dia. Dia ada benda-benda yang dia buat untuk menjemput hormat dan takjub kita pada dia. Ini antara strategi-strategi yang dilakukan. Sebab tu tak pelik bila mana kumpulan-kumpulan ni dia terlibat juga dengan ilmu sihir ataupun ilmu hitam. Sebab ini antara medium boleh menundukkan manusia. Ini antara perkara yang memang tak dapat dinafikan. Dan ianya ialah satu benda yang realitinya berlaku. Tuan-tuan tengok ajaran kerajaan langit oleh Ayah Pin. Bila mana kerajaan negeri Terengganu dia nak haramkan, dia hantar ustaz untuk pergi berdebat dengan Ayah Pin. Tuan-tuan tengok dalam video YouTube banyak sebut tentang satu orang pengikut Ayah Pin ni, Ustaz Zakaria kalau saya tak silap nama dia. Satu orang pegawai daripada pejabat agama, dihantar oleh pejabat agama negeri untuk pergi berdebat dengan Ayah Pin untuk sebutkan tentang kat mana tak betulnya ajaran kerajaan langit ni. Dan kita pun tahu Ayah Pin ni dia punya sumber utama dia dalam ajaran kerajaan langit ni memang dia pakai sebiji daripada kitab Hakikat Insan Haji Ahmad Lasmana tu. Tak lebih tak kurang. Ilmu dia hanya berkisar pada buku tu. Sebab dia pun tak pandai membaca, tak pandai menulis. Bacaan Quran pun itu lagilah jauh pada diri dia. Okay. Cuma bila mana dia berdebat, pusingan pertama memang Ayah Pin kalah teruk. Sebab memang Ayah Pin tak ada ilmu pun lambat ni. Nak pergi ke pusingan kedua. Pusingan kedua tu ada rehat. Waktu rehat tu dia telah dijamu oleh Ayah Pin dengan makan tengah hari. Waktu jamuan tu dia makan. Makanan tu dihidangkan oleh Ayah Pin dan pengikut-pengikut dia lah. Okay. Bila mana dia makan, nak masuk pusingan kedua, belum start Ayah Pin nak bercakap, ustaz tu sendiri buat pengakuan. Dia kata sebenarnya yang saya duk hujah Ayah Pin pada pusingan pertama tu semua salah. Yang saya ni salah. Yang Ayah Pin semua betul. Lepas pada tu apa jadi? Dia ikut Ayah Pin. Bahkan ada sebahagian orang kata dia bagi isteri dia pada Ayah Pin. Dan banyak lagi lah benda dia buat. Lepas pada dia ikut Ayah Pin dalam tempoh yang lama jadi anak murid kanan, dia tu belajar Azhar, ada ilmu hebat. Tapi dengan sebab telah ditarik dengan kaedah ilmu sihir ni, akhirnya jadi pengikut dia dibodohkan. Dia mati awal. Waktu dia mati tu di atas ajaran kerajaan langit tu. Waktu dia mati, Ayah Pin pun ludah dalam liang lahat tu. Ini mengikut daripada pengakuan pengikut-pengikut dia yang sudah menjalani istitabah, taubat oleh Jabatan Agama lah. Okay. Waktu dia ludah tu, orang tanya kenapa ludah? Dia kata air liur aku ni akan membantu dia ni dalam kubur. Sebenarnya itulah ritual pelepasan daripada sihir dia yang lama. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, ataupun mana-mana ustaz lah yang nak pergi bercakap dengan geng-geng ni, antara pantang dia jangan ambil satu jamuan minum air pun jangan. Nak bagi tak kena benda tu. Masih lagi aktif di setengah-setengah tempat di Terengganu, tapi dia tak buat secara terbuka. Dia tak buat lah di Besut, di Kampung Batu 13 tu dia tak buat dah. Walaupun bekas tapak tu masih lagi ada, pengikutnya yang masih lagi kuat, yakin, masih lagi wujud, masih lagi bertebaran. Cuma nak katanya dia ada bahagian-bahagian kecil yang masih terpencil, yang masih lagi duduk ujung-ujung dalam hutan, hulu-hulu Terengganu apa semua ni, kawasan-kawasan hulu-hulu dalam-dalam dekat-dekat sungai ni masih lagi wujud lah. Cuma nak katanya modus operandi yang sama digunakan, iaitu menggunakan elemen sihir untuk menundukkan orang-orang supaya percaya. Dan sihir ni kita tahu ianya benda yang memang berlaku, ada kebenarannya, hakikatnya berlaku. Dan kita diajar oleh Nabi untuk melindungi diri daripada terkena keburukan sihir ni. Taklah kata sihir tu kuat, cuma nak katanya kita kena persiap diri supaya kita tak terkena. Sebab tu kena kenal juga ilmu-ilmu sihir ni apa dia, cabang-cabang ilmu sihir ni. Okay. Cuma nak kata batiniyah dan sihir, apa-apa saja ajaran hululiyah, ittihadiyah apa semua ni, mereka semuanya mesti terlibat dengan ajaran ilmu sihir ataupun ilmu hitam. Mereka tak akan menang
kalau bercakap atas dasar hujah, mesti akan ada unsur ni di mana-mana bangsa pun. Maknanya batiniah tempat lain pun macam tu lah, bukan batiniah di Malaysia, batiniah di Sudan ke, batiniah di negara Arab ke, kaedah yang sama. Okay. Kemudian dia sebut sini kepada kelompok Al-Azafirah ni, dia muncul di zaman pemerintahan Abbasiyah di bawah pemerintahan Ar-Radi bin Al-Muqtadar. Akibat ajaran yang sesat dan menyesatkan itu, dia telah dijatuhkan hukuman bunuh dan telah dikenakan hukuman sula. Inilah first hukuman sula yang ada dalam pemerintahan Islam. Sula ni masukkan lembing ataupun tombak daripada belakang, daripada dubur sampai ke kepala. Tuan-tuan nak tengok hukuman sula ni, tengok cerita Semerah Padi. Semerah Padi dia, walaupun cerita Semerah Padi tu dia tidak menggambarkan ajaran Islam yang tepat. Tuan-tuan tengok kan? Saya pun tak ingat lama, tak tengok cerita-cerita lama ni. Okay. Cuma nak katanya antara sebab kena hukuman sula tu sebab berzina. Untuk hukuman zina ni tak ada hukuman sula ni. Sula ni tak ada, tidak ada. Ada orang kata sula ni ada dalam ajaran-ajaran lama, tapi dia bukan, sebab Abbasiyah ni dah kemudian dah. Sula ni tak ada. Konsep hukuman dalam Islam, konsep dia ialah konsep memberi pengajaran pada orang dan mempercepatkan kematian kepada si mati, kepada yang kena hukuman tu. Dia tak ada hukuman-hukuman yang bersifat lambat. Sula ni lambat nak mati. Antara hukuman-hukuman yang ada dalam setengah-setengah bangsa ni macam ni lah. Hukuman-hukuman yang kata apa, yang kita tengok tu tragis cara nak mati tu. Dalam masyarakat Melayu pun ada, bagi orang-orang yang menderhaka pada sultan. Sebelum daripada datangnya Islam kepada sultan-sultan di tanah Melayu ni, kita orang Melayu ni menyimpan cara-cara hukuman-hukuman yang dahsyat. Antaranya lah hukuman salang. Bukan salang kampung Salang tu, Perlis ni ada kampung Salang kan. Okay. Hukuman salang ni ialah hukuman satu orang tu dia akan ditikam dengan tombak ataupun dengan keris panjang daripada tulang selangka ni, belah kiri. Dia akan fokus belah kiri lah, sebab dia nak terus menuju ke jantung. Daripada atas ni satu orang akan tikam pada sini, masuk. Cara-cara yang macam ni Islam tidak ada. Habis tinggi pancung. Yang paling tragis pun ialah hukuman bagi orang yang berzina, yang dah kahwin, direjam sampai mati. Direjam tu pun bukanlah direjam dengan batu besar-besar, blok batu-bata buat rumah tu, batu yang kecil je. Cuma kalau buat tuan-tuan tengok YouTube, buka hukuman rejam yang telah mendapat liputan BBC sehingga orang-orang Eropah kata hukuman Islam ni kejam. Yang tu yang dilakukan di Iran pada zaman pertukaran di antara sebelum jatuhnya Shah Iran nak naiknya Khomeini. Video lama dah. Maknanya satu orang tu dia dihukum, perempuan ni telah dihukum dengan hukuman rejam sampai mati. Okay. Rejam tu dekat. Dia kena rejam tu, orang yang datang rejam batu tu duduk dekat macam sini dengan situ. Tu tak boleh, tu tak termasuk dalam bab tu. Tak termasuk dalam kaifiat yang betul. Lepas tu ambil batu besar-besar meja ni hempuk atas kepala, itu bukan. Itu bukan daripada hukuman. Dan hukuman rejam ni pun masih lagi ada pertikaian di kalangan para ulama tentang wujud ataupun tak wujud. Maknanya kalau tuan-tuan dengar perbahasan tentang bab hukum, hudud, kisah apa semua ni, ada sebahagian para ulama menidakkan, menafikan kewujudan hukuman rejam. Tapi yang pasti hukuman rejam tu adalah. Walaupun ada yang cuba untuk menidakkan sebab dia tidak berada di atas konsep agama, tapi nak katanya hukuman rejam tu wujud, memang ada disebut. Okay. Itu je lah yang ada. Potong tangan secara timbal balik bagi orang yang merompak. Kalau dia merompak, dia kena potong tangan kiri, lepas tu kaki kanan, ataupun potong tangan kanan, kaki kiri. Itu potong timbal balik dia panggil. Dan kalau orang yang mencuri, potong tangan bermula daripada pergelangan. Ada bermacam-macam perbahasan lah. Okay. Cuma nak katanya itu ialah hukuman-hukuman yang paling tinggi lah untuk ajaran Islam ni. Okay. Sini dia sebut apa nama ni, yang membawa ajaran ni Muhammad bin Ali Asy-Syalmaghani ataupun Abul Azafir ni telah dihukum dengan hukuman bunuh dan juga sula. Jadi sula tu bukan daripada ajaran Islam lah. Okay. Kelompok yang ketiga yang terkenal iaitu Al-Hallajiyah.
Kita mungkin pernah dengar nama Al-Hallaj, pengikut kepada Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Menurut ahli sejarah, dia berasal daripada Parsi dan menganut Islam dan menyertai ahli tasawuf. Pernah berguru dengan Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Kemudian pergi ke Mekah, tinggal di sana selama setahun. Apabila dia mengemukakan pendapat, maka Amr bin Uthman Al-Makki menuduhnya menentang Al-Quran dan mengancam untuk membunuhnya. Lalu dia melarikan diri ke Khurasan. Lepas 5 tahun dia datang lagi ke Mekah, kemudian pergi ke Baghdad, seterusnya merantau ke India, pernah mempelajari ilmu sihir. Tengok, mesti ada, dia mesti akan ada. Kemudian kembali semula ke Mekah, kembali semula ke Baghdad, kemudian ke Qamd di satu tempat di Iran, kembali semula ke Iran, kemudian mengaku mengetahui rahsia-rahsia hati dan mengeluarkan kata-kata yang boleh ditafsirkan dengan makna yang baik dan juga makna yang buruk. Antara konsep yang terkenal bagi kelompok Al-Hallaj ni ialah konsep Anal Haq. Anal Haq ni maksudnya apa? Mengaku Tuhan duduk dalam diri dia. Sebab tu kata-kata yang dinisbahkan kepada Al-Hallaj ni, bila mana orang kata dia ni tak betul, bila mana dia kata tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Tuhan. Ma fi jubbati illallah. Dan kalau kita tengok, dia punya idea ni dibawa juga oleh kumpulan-kumpulan tasawuf yang melampau sampailah kepada tanah Melayu kita ni. Termasuklah yang terkenal ialah di tanah Jawa. Tuan-tuan mungkin pernah baca satu kisah, satu orang dia dianggap sebagai orang keramat wali dah di sisi orang-orang Jawa ni. Nama dia Syekh Siti Jenar. Dia mempunyai persamaan dengan Al-Hallaj ni sebab dia pun mengaku Anal Haq. Orang nampak dia hebat lah sebab dia boleh terbang sana kemari apa semua ni. Ini antara benda-benda yang pelik yang ada pada diri dia. Okay. Dan telah mengeluarkan kata-kata yang boleh ditafsirkan dengan makna baik dan buruk. Kadang-kadang seperti Mu'tazilah, kadang-kadang seperti Syiah, kadang-kadang seperti Ahlus Sunnah. Al-Hallaj ni dia bercakap di zaman Khalifah Al-Muqtadar Al-Abbasi, dia mengucapkan kalimah-kalimah yang mendakwa bahawa Tuhan meresap ke dalam dirinya, dan kadang-kadang memakai pakaian ulama berserban besar, lalu mengemukakan pendapat-pendapat yang bercanggah dengan hukum syariat. Dia tu sendiri bawa cara pemakaian dia tu macam ulama. Okay. Antara pengakuan dia kata mengharuskan haji ke tempat lain selain daripada Mekah, asalkan dapat membina bangunan 4 segi rumahnya atau bilik yang tidak kena najis dan bertawaf mengelilinginya di musim haji. Tak syarat pergi buat di Mekah, boleh buat di mana-mana tempat. Yang mana tempat tu ada bangunan 4 segi, boleh buat, tak ada masalah. Maknanya mikak lah kat mana kamu nak mikak pun, niatlah ihram di mana pun, kamu pun buat. Memberi makan 30 orang anak yatim dan memberi pakaian kepada mereka dengan menganggap perkara-perkara tersebut telah menepati ibadah haji. Cukup yang tu je. Ini yang Al-Hallaj buat. Yang kedua, mengharuskan berbuka puasa di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa selama 3 hari 3 malam. Tak perlu ganti, boleh buka puasa. Ini yang ada dalam ajaran dan fatwa dia. Yang ketiga, mengharuskan meninggal sembahyang bagi orang yang telah sembahyang 2 rakaat daripada awal malam sehingga akhirnya. Orang yang dah bangun malam tahajud, tak perlu sembahyang dah esok tu, cukup tahajud tu je. Okay. Yang keempat, mengeluarkan cakap-cakap yang mengelirukan, antaranya ialah Anal Haq. Walaupun di sisi ahli tasawuf, orang-orang yang duduk dalam kesufian ni, dia akan sebut ini ialah syatahat. Syatahat ni dalam bahasa kita panggil latah. Latah yang menunjukkan dia tu bukan di dalam keadaan waras. Dia tersebut perkataan tu waktu dia sedang fana. Ini istilah-istilah orang sufi lah. Waktu dia sedang sibuk mengingati Tuhan. Sesiapa yang ditarbiah dirinya dengan mengerjakan taat dan bersabar di atas kelazatan dan nafsu, nescaya meningkat sehingga mencapai maqam muqarrabin, sehingga meninggi dan terbersih daripada sifat manusia. Ini yang Hallaj. Hallaj ni yang paling power sekali, dia punya sesat dan pekat dia punya penyelewengan dia. Apabila tidak ada lagi sifat itu, maka termasuk di dalamnya ruh Tuhan. Bila mana dah bersih yang ni, masuklah dalam diri dia ruh Tuhan.
Sebab tu bagi kelompok-kelompok ni, dia ada ritual menguburkan diri sebelum mati. Test dulu masuk dalam liang lahat, duduk dulu 3-4 hari, pakai serba putih macam kain kapan, duduk. Tapi adalah lubang boleh bernafas, tak aci juga sebenarnya. Dah nak mati tu biar mati betul. Okay. Tapi dia buat dulu latihan. Okay. Tuan-tuan boleh tengok benda ni telah difilmkan, filem Indonesia. Tuan-tuan tengok 9 wali ke apa, dia bawa semua konsep-konsep Al-Hallaj tu dalam filem tu. Filem tu lama dah, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Dah ada orang yang HD kan filem tu. Filem tu sama-sama dulu, filem-filem lama, filem-filem yang gambar tak apa elok, tapi dah ada yang HD kan. Tapi filem tu dia macam nak gambarkan benda tu okey, tak ada masalah, okey-okey saja, tapi sebenarnya penuh dengan penyelewengan. Idea-idea tu datang daripada Al-Hallaj ni. Okey. Apabila tidak ada lagi sifat itu, maka termasuk dalamnya roh Tuhan yang pernah masuk ke dalam Nabi Isa AS. Sebab tu dia ambil konsep Logos, ataupun dia panggil Nur Muhammad. Nanti tuan-tuan tunggu, di Perlis ni akan ada satu seminar berkenaan dengan Nur Muhammad. Sebab di negara kita ni ada kelompok yang bela Nur Muhammad, ada kelompok yang mengatakan Nur Muhammad itu sebuah kebatilan. Ianya ialah satu ciplak daripada falsafah yang tak tahu daripada mana, tapi ditukarkan istilah dia melalui istilah-istilah Islam, sehingga orang nampak ini ialah ilmu yang besar dan hebat, tapi sebenarnya ianya ialah sebuah khayal-khayal yang penuh dengan kebatilan. Okay. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama ilmu kalam, fuqaha dan tasawuf dari segi menghukumkan Hallaj. Maknanya semua ulama bersepakat tengok Hallaj ni macam mana. Okay. Ada yang mengkafirkan, iaitu pendapat kebanyakan ulama ilmu kalam dan sebahagian pada fuqaha dan ulama tasawuf, kerana ajarannya termasuk di dalam akidah hululiyah, dan ada yang menafsirkan ucapannya dengan takwil. Dalam batiniyah di negara kita ni, khususnya di Jawa lah, dia ambil kopi daripada Jawa mari kat sini. Okay. Dia ada satu istilah nama dia ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Tuan-tuan kena ingat istilah ni. Sebab saya tengok ada satu kelompok, saya tak ingat sebab tiba-tiba teringat. Ada satu kelompok yang masih dalam kajian ni, dia orang bergerak atas nama perniagaan. Bergerak atas nama perniagaan. Dan dia orang ni ada training duduk dalam hutan apa semua. Okay. Antara yang dia ajar ialah konsep ilmu Manunggaling Kaula Gusti ataupun konsep ilmu Anal Haq ni. Cuma saya tak ingat apa nama kelompok tu. Cuma kelompok tu taklah digazetkan sebagai sesat lagi, masih lagi dalam kajian. Cuma memang pengikut dia tu dah mengaku memang bawa ajaran Manunggaling Kaula Gusti, bahkan mengaku keturunan Wali Songo apa-apalah. Dan dia ada beberapa tempat. Belah utara ni di Penang, dia ada macam satu syarikat dia lah, syarikat perniagaan apa saya tak pasti. Cuma nak katanya kelompok yang promote benda ni ada dekat. Tapi dia bawa atas nama konsep franchise, tak bawa atas nama penceramah agama ke, tak bawa atas nama korporat bisnes. Macam itulah. Okay. Kemudian dia kata, walau bagaimanapun pihak pemerintah Abbasiyah mengambil tindakan membunuh Hallaj kerana pegangan dan ucapannya yang sangat mengelirukan, tetapi terdapat di kalangan pengikutnya yang mendakwa bahawa Hallaj tidak mati, yang dibunuh ialah orang yang menyerupainya. Adapun orang ramai berbelah bahagi, ada yang mengkafirkannya dan ada yang memujanya kerana kekhilafannya. Kerana kekhilafan ulama menafsirkan ucapan Hallaj yang mengelirukan itu. Maknanya ada dua kelompok, kelompok yang mengangkat dan kelompok yang mengkafirkan. Yang membahayakan ialah fahaman dan aliran pemikiran Al-Hallaj telah meresap ke dalam beberapa buku tasawuf, dan membahayakan orang yang mengkaji tanpa tahqiq secara mendalam dan teliti, dan tidak ada ilmu berkenaan akidah dan juga syariat. Okay, jadi nak sebut pada kita bahawasanya itulah yang ada dalam kelompok Hallaj ni. Sedang elok kita bagi azan tu.
Alhamdulillah, kita selesai tadi perbahasan tentang Al-Hallajiyah. Kesemuanya ni adalah daripada kelompok Al-Hululiyah. Okay, cuma saya nak sebut sekali sebagai kata apa, kesimpulan akhir. Kelompok-kelompok ini masih lagi belum hilang. Kita jangan rasa tak ada lah kot, Hallaj ni dah selesai. Tak. Idea-idea sesat akan selamanya dibawa. Cuma nama saja akan ditukar. Sama ada Qadariyah ke, Murji'ah ke, Mu'tazilah ke, Khawarij ke, apa-apa saja, semuanya masih lagi wujud sampai sekarang dengan nama yang berbeza. Macam kita sebut sekarang ni lah, ada nama New Age Movement. Tengok pada nama, tak ada bunyi Arab satu pun, pakai bahasa Inggeris lagi. Kita duk ingat ni nama persatuan ke pertubuhan apa, tak. Ini ialah bahagian-bahagian daripada ancaman-ancaman moden menggunakan intipati ajaran-ajaran sesat yang lama, idea-idea lama, cuma disaluti dengan kemodenan. Ini benda yang kita kena tahulah. Okey. Jadi nanti insya-Allah minggu seterusnya kita akan bahas kumpulan seterusnya, iaitu Al-Musyabbihah. Kelompok seterusnya ialah Al-Musyabbihah. Okey. Dan lepas pada tu kita dah masuk bahagian terakhir untuk risalah ni, kita akan pergi pada kelompok-kelompok moden. Dia bukan Islam dah. Yang ni ialah kelompok-kelompok yang memang dia orang tak nisbah diri sebagai Islam. Antaranya lah komunisme, sosialis, apa semua ni pun ada disebut dalam buku ni. Cuma nanti kita akan bahas akan datang. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.